Terima kasih untuk anda para pendengar yang masih lagi setia bersama dengan kami di IKIM FM. Dan Alhamdulillah untuk segmen terakhir slot destinasi edisi hari Jumaat ini kita nak isikan dengan majlis ilmu kita bersama menerusi segmen Usrah Nurani. Dan kita dah ada pun tetamu yang tak asing lagi, nakib kita yang setia saban minggu, tak lain tak bukan Ustaz Zul Ramli M. Razali sebagai nakib, dan juga kita ada dua orang lagi rakan usrah yang lain. Jadi mungkin saya nak tanya khabar Ustaz Zul kita. Assalamualaikum Ustaz Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah sampai juga ya, walaupun jam teruk katanya. Okey Ustaz, mungkin petang ni apa yang kita nak kongsikan? InsyaAllah. Terima kasih Siti. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Sekali lagi terima kasih Siti, rakan-rakan dan semualah rakan-rakan Usrah Nurani yang saya hormati, yang saya kasihi, yang saya kira bersama dengan kita melalui di radio, di talian, dan apa saja capaian yang kita dapat bersama dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marilah insya-Allah seperti biasa kita mulakan kita punya usrah ni dengan kita sama-sama dengan penuh rendah diri mengharap restu, redha, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya, kita sama-sama dapat berusrah di hari Jumaat yang penuh dengan berkat ini. Dan seperti biasa saya kira rakan-rakan usrah yang saya kasihi, marilah kita mulakan ataupun muqaddimahkan dengan at-ta'aruf ya, dengan rakan-rakan yang ada di konti, sebab suka kita ingatkan bahawa usrah Nurani ini adalah usrah semua orang. Kita semua adalah keluarga yang terlibat dalam usrah ini. Dan Alhamdulillah kita banyak ada pelbagai latar belakang yang akan berbincang daripada sudut-sudut pandang yang tersendiri, supaya setiap orang dapat merasai kekitaan dalam usrah Nurani ini. Dan kemudian insya-Allah kita dapat kembangkan di mana saja kita berada ya. Kita mulakan tanpa berlengah insya-Allah dengan rakan usrah yang ada di sebelah saya. Alhamdulillah dengan wajahnya yang berseri-seri, insya-Allah nur iman insya-Allah ya. Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, DJ Puan Siti, Saya Ustaz Zul Ramli dan rakan usrah sekalian. Nama saya Abdul Muntakim bin Zulkifli, boleh panggil Naim. Sekarang bertugas sebagai pengarah korporat di Kolej Islam As-Sofa di Ampang. Dan Alhamdulillah kali kedua lah muncul bersama dengan Ustaz Zul dalam rancangan Usrah Nurani. So kita bertag team ya, insya-Allah ya. Demi redha Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah rakan-rakan usrah yang dikasihi sekalian ya, pengarah korporat ya. Jadi maknanya saya kira boleh kita kongsi dari sudut pandang bisnes, persaingan dan segala macam tentang topik kita lah, demi untuk dapat kebaikan insya-Allah. Selamat datang, ahlan wa sahlan Encik Naim. Sekali lagi ya, menggembirakan saya kehadiran kali kedua ni, lagilah seronoknya pastinya kan. Kita harap begitu insya-Allah. Dan kita ada rakan usrah yang berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fifi Emilia. Saya merupakan seorang penyanyi. Dulu terlibat dengan One in a Million season ketiga, musim ketiga. Dan saya terpilih sampai ke top 8 lah. Dan sekarang saya baru habis belajar di UiTM Shah Alam. Baru saja menamatkan ijazah di UiTM. Alhamdulillah ya. Jadi ini tentulah jasa baik Amar Hamdan yang istiqamah, masya-Allah. Terima kasih Amar. Manalah Amar ya. Ya, insya-Allah yang komit untuk kita pastikan usrah Nurani ini insya-Allah ada terlibat daripada pelbagai sudut lah aspek insya-Allah. Saya juga merupakan rakan usrah juga kan. Siti Rohani Suradi, bertugas di IKIM FM sebagai penerbit rancangan kanan, juga merangkap penyampai IKIM FM lah. Alhamdulillah.
Baik. InsyaAllah. Saya. Apa kita nak bincang ini? Okey, tajuk kita hari ni. Okey. Tajuk kita hari ni kita nak sembang lah ya, rakan Ustaz dan juga sahabat pendengar tentang berkat berjemaah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah ya. Baik, Alhamdulillah kita dah dengar Encik Naim, kita dengar daripada Fifi, kita dengar daripada Siti dan Siti telah buka frame perbincangan kita. Maknanya kita pohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, bukalah bagi kami ya Allah kefahaman. Berilah kami kefahaman yang mendalam apabila kami bercakap tentang perkara-perkara yang penting, terutamanya yang kita nak bincangkan berkat berjamaah. Ya, berkat berjamaah. Satu tajuk yang saya kira akan ada kaitan dengan semua orang, yang kita harap kita dapat berbincang pada hari Jumaat, hari yang penuh dengan berkat, ya, hari yang dimakbulkan doa, hari yang kalau kita lihat kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, Sayyidina Umar setiap hari Jumaat akan tampil keluar daripada rumahnya sejak daripada subuh dengan pakaian yang indah dan cantik. Dan bila ditanyakan kenapa dia beristiqamah di atas berbuat begitu pada hari Jumaat, maka apa kata Sayyidina Umar? Ya, kata Sayyidina Umar, orang takwa itu sifatnya adalah selari dengan apa yang Allah hendak. Kalau Allah mentakdirkan Jumaat ini adalah penghulu dan ada kebaikan kelebihan padanya, maka orang beriman kena rasa benda yang sama. Suka apa yang Allah suka, raikan apa yang Allah raikan, beri kelebihan pada apa yang Allah berikan kelebihan. Maka Alhamdulillah kita sedang duduk pada saat ini, ya, masa sedang berjalan dan pergi insya-Allah sehinggalah habis nanti. Dan kerana itulah kalau ditanya kepada semua para sahabat apakah hari yang terbaik, maka semua para sahabat menjawab hari yang terbaik daripada hari-hari dalam seminggu adalah hari Jumaat. Ketika soalan yang sama ditanya kepada Sayyidina Ali, maka apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Kata Sayyidina Ali, kalau ditanya kepada semua orang, maka jawapannya adalah hari Jumaat. Tetapi kata Sayyidina Ali, aku melihat bahawa hari yang terbaik adalah hari matimu. Ketika imanmu berada pada puncak yang paling tinggi, maka itulah hari yang terbaik sebenarnya. Jadi rakan usrah yang saya kasih sekalian, kita harap hari terbaik kita belum sampai. Ya, kita tak nak iman kita dalam keadaan yang paling meleset dan berada di dasar paling bawah pada tasik paling kontang, dan saat itu kita dijemput pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi biarlah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat iman kita berada pada puncak yang tertinggi. Ketika kita merasai kelazatan dan kemanisan, merasai betapa indahnya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menjemput kita pada saat itu dan ketika itu insya-Allah, ya. Dan di atas inilah sebab itulah kita nak berbincang tajuk ini dengan kita membuka jiwa kita, ya, hati kita, roh kita. Biarlah insya-Allah, ya, perbincangan kita ini adalah sesuatu perbincangan yang benar-benar kata Sayyidina Umar tadi selari apa yang Allah hendakkan. Dan mungkin apa setengah yang kita bincang ini kadang-kadang tak macam sesuai dengan kehendak kita. Tetapi sifat orang beriman akan menundukkan kehendaknya kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, menghilangkan cahaya pelitanya pada mentari Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tenggelam cahaya kita, keinginan kita itu tenggelam, ya, kerana kepada keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sebelum saya nak buka perbincangan yang bernas daripada akhi, ya, saudara saya Cik Naim, ya, saya suka dengar dia bagi share banyak, dan Fifi pastinya daripada sudut pandang dia, ya, dari sudut mungkin pandangan seorang, alhamdulillah dengan penampilan yang macam ni, saya rasa berhijab, bertudung ni masya-Allah, ya. Saya kira sebab Encik Naim, sifat orang beriman tu digambarkan adalah alladzina idza ahsanu istabsyaru, ya. Apabila kita melihat satu-satu benda yang baik, mesti datang rasa gembira dalam hati, ya. Saya tak tahu Fifi masa 1 in million dulu agaknya macam mana, saya tak pasti macam mana. Tapi kalau tengok pada hari ni mungkin, ya, kalau kita tengok hari ni, sebab tu kena tengok melalui radio apa? Akim, ya. Radio kita ada radio, ya. TV online. Oh, TV, sorry, TV online, ya. Jadi boleh tengok Fifi dengan penampilannya, dan ini saya kira satu benda yang baik, ya. Dan sebelum saya kata nak share dengan semua rakan-rakan, termasuk boleh call, ya, termasuk boleh bagi dalam talian di Facebook dan segala macam, saya nak introkan dengan cerita klasik, ya, cerita klasik. Tapi ramai orang membesar dengan cerita ni, dan kemudian marilah kita ambil iktibar kemudiannya. Mungkin saya akan ambil masa sedikit dan mungkin beri ruang untuk Cik Naim akan share dengan kita semua, ya, Fifi untuk share, dan rakan-rakan semua akan melihat perkara ni. Kisah yang saya katakan bahawa kisah cerita Arnab
dengan kura-kura. Tengok Fifi dah anggur dah. Sure, ya. Kisah kita membesar. Semua orang tahu. Semua orang tahu, ya. Dan yang menariknya bukan kita di Malaysia saja, hampir satu globe tahu. Ya, satu dunia tahu cerita ni. Jadi kita cerita semua dah ada dalam kepala, ya. Kisahnya adalah kisah arnab dengan kura-kura. Dia maknanya siapa paling laju. Ya, siapa paling laju. Dan biasanya nak buat keputusan senang saja buat pertandingan. So kita semua tahu bila dibuat pertandingan, maka bila dilepaskan ya di garisan permulaan itu, maka arnab lagi dengan selaju-lajunya, ya, selaju-lajunya meninggalkan beberapa batu di belakang si kura-kura ni lah. Ya, tetapi arnab sampai ke pertengahan jalan, dia mula berfikir, ya, lebih baik rehat dulu. Ya, ambil rehat sekejap sementara jauh sangat kawan tu tengah duduk lagi nak sampai, kan. Dan kita semua tahu dia tertidur dengan sebab rehat tersebut, dan kura-kura melintasinya dan berjaya mencecah ke garisan penamat dan diiktiraf sebagai pemenang, ya. Moral of the story. Ya, moral kepada cerita ni adalah slow dan steady, ya. Kita buat dengan perlahan, buat dengan cara yang steady, insya-Allah kita akan capai matlamat kita. Itu cerita kita membesar, kan. Tapi insya-Allah petang ni dia tak habis kat situ. Kita sambung sikit lagi version. Muhasabah. Si arnab bermuhasabah, ya. Apa masalah dia? Ya, dia tak ada masalah apa. Dia tak sepatutnya kalah, ya. Dia bermuhasabah sendiri. Sebab tu muhasabah ni, sebab tu Nabi suruh sangat muhasabah, kan. Jadi dia bermuhasabah sendiri, maka dia dapati bahawa masalahnya adalah dia ambil mudah. Overconfidence. Ya, itu dia punya masalah dia. Dan dia ajak si kura-kura bertanding buat kali kedua. Dan kura-kura sahut cabaran si arnab. Dilepaskan ke garisan penamat dan dia tidak ulang kesalahan itu, dan dia pecut sampailah ke garisan penamat dan meninggalkan berbatu-batu ke belakang si kura-kura ni, masya-Allah. So moral of the story adalah orang yang bergerak dengan pantas secara konsisten akan berjaya mengalahkan orang yang slow dan steady. So begitu, kan. Okey. Jadi arnab bermuhasabah lagi. Si kura-kura bermuhasabah lagi, ya. Okey. Maka dia lihat kepada dia punya core competency. Dia punya apa, kekuatan asas dia apa. Okey. Lantas dia tawarkan pula kepada si arnab untuk lumba kali berikutnya. Baik, bila lumba kali berikutnya, maka pada ketika itu dilepaskan garisan penamat, garisan permulaan, dan si arnab berlari dengan selaju-lajunya. Ya, lari dengan selaju-lajunya meninggalkan kura di belakang. Tetapi kali ini, masya-Allah, ya, apa yang mengejutkan si arnab, sebab rupanya track yang dipilih oleh si kura-kura ini adalah ada satu sungai yang besar. Bila sungai yang besar, jadi dia habis gaya, dia pusing kat situ, tapi dia tak lepas nak pergi. Maka arnab si kura-kura akhirnya sampai dan dia berenang, dan akhirnya si kura-kura sampai ke garisan sebagai seorang pemenang, ya. Moral of the story adalah, yang pertama, kita kena tengok apa kita punya kekuatan kita dan pilih padang kita sendiri, ya. Pada padang yang betul kita boleh menang dengan kekuatan kita. Baik, cerita tak habis lagi sebab nak sesuai dengan tajuk kita hari ini, insya-Allah berkat berjamaah. Daripada duk berkelahi, daripada duk bersaing tak tentu hala, maka akhirnya insaf kedua-dua hamba Allah ni. Cerita ni happy ending, ya. Insaf dua-dua hamba Allah ini, pada kita duk bersaing bersama-sama, kita kenapa kita tidak dapat berpakat dan kemudian kita boleh sama-sama memenangi bersama. Baik. Apa yang mereka buat? Yang dia buat adalah mereka berlepas di garisan permulaan dengan kura-kura naik atas belakang arnab. Lari selaju-lajunya sampai ke sungai, dan bila sampai ke sungai, maka si kura-kura pula turun dan arnab naik ke atas dia dan kemudian menyeberangi, dan lepas sana sambung balik macam tadi, si kura-kura naik atas arnab dan mereka memecut ke garisan penamat. Moral of the story. Moral kepada cerita adalah, di sanalah letaknya jamaah. Di sanalah letaknya jamaah. Dan mereka mencapai kepuasan yang lebih puas berbanding kalau kita menang dan mengalahkan orang lain. Dua-dua menang. Win-win. Adalah satu benda yang memberi kepuasan yang luar biasa. Dan cara inilah sebenarnya yang menjadikan cerita ni menarik. Kenapa? Sebab kita ada dua karakter yang berbeza. Kita ada dua karakter yang berbeza hampir 100%. Satu yang sangat laju, satu yang sangat lemah. Tetapi di dia punya field dia, di padang dia,
Tetapi di sungai, Masya Allah, yang laju ini tidak berguna lagi pada masa-masa tertentu. Dan ketika itu yang kita anggap lemah, dia lebih laju pada ketika itu. Ya. Jadi sebab itu semua yang saya kasih sekalian, ya, daripada moral cerita ini, ya, kita dapat lihat kenapa Islam sangat menyuruh umatnya berfikir tentang jamaah. Sehingga Nabi SAW menyebut dalam hadis yang diriwayatkan kepada kita oleh Imam Muslim daripada Abi Abdurrahman Abdullah Ibni Umar, ya, radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW menyebutkan bahawa yadullah ma'al jamaah, ya, pertolongan Allah itu akan sentiasa bersama dengan jamaah. Pertolongan Allah akan sentiasa bersama dengan jamaah. Maknanya kalau kita nak Allah tolong kita, ya, kalau kita nak Allah tolong kita, ada benda yang kita kena set dalam minda kita. Setnya adalah sejauh mana aku berjaya menempatkan diriku dalam jamaah. Sejauh mana aku berjaya menempatkan diriku dalam jamaah. Sejauh mana aku boleh tenggelam dalam jamaah. Dan mungkin yang saya nak bincangkan di sini, satu dari segi keberkatan yang saya kira kalau mungkin Encik Naim boleh sharekan tadi, bentuk-bentuk keberkatan, ya, sebab kalaulah umat Islam tidak dalam jamaah, maka kita berpecah, ya, kita bersengketa, macam tadilah bersaing yang tak ada kesudahannya, orang ni ada kelebihan ni, orang ni ada kelebihan ni. Kita jangan harap bahawa manusia akan lahir semua sebagai arnab. Kita tidak boleh expect bahawa semua manusia akan jadi macam kura-kura. Akan ada sentiasa karakter macam kura-kura, akan ada sentiasa karakter macam arnab yang memang berubah dan berbeza-beza. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita menjadikan bahawa kita tidak dalam jamaah. Maka kerana itulah kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kita sayang Nabi, kalau kita ada perasaan cinta pada Nabi, cintalah pada apa yang dibawa oleh Nabi, cintalah kepada titik peluh Nabi, cintalah pada darah yang mengalir daripada tubuh Nabi. Kenapa? Perjuangan Nabi besar adalah dua, yang dikategorikan perjuangan Nabi itu pada dua. Yang pertama, develop iman, ya, Nabi sanggup dilontar dengan batu daripada menjawab panggilan yang paling syok didengar oleh orang Arab yang tak pernah dibagi pada orang, Al-Amin. Tetapi bila dia menyampaikan soal iman, orang panggil dia sebagai Majnun, si gila. Ya, tuan-tuan, kalau orang tak bagi tahu kita Encik Naim yang handsome, orang kata Encik Naim tak handsome, tak kecil hati saya rasa. Betul kan? Tapi kalau orang kata hang tak ada akal, bodoh, dungu, bengap, lembam, Allahu Akbar, terasanya lah kan. Sebab manusia nilainya bukan pada wajah tapi pada akal dia. Dan cuba bayang, Nabi SAW hilang gelaran Al-Aminnya dan mendapat gelaran gila. Hanya kenapa? Sebab sampai iman. Dan apabila iman itu Nabi lihat berjaya masuk sampailah ke dalam sel manusia, dalam ke tulang sumsum dalam diri manusia, tulang hitam dalam kita punya tulang tu ada tulang hitam, dan iman masuk sampai macam tu di kalangan para sahabat, maka Nabi SAW daripada buah iman itu menanamkan soal jamaah, ya, soal ukhuwah, soal kasih sayang. Jadi sebab tu yang kita nak bincang pada hari ini, insya-Allah, bila kita berjaya berfikir secara jama'i, maka pada ketika itu insya-Allah pertolongan Allah kita akan dapat dan kita dekat dengan Nabi SAW. Dan lebih daripada itu lagi, ya, semua yang mungkin isu yang saya nak perasankan kepada semua rakan-rakan usrah adalah bila sebut jamaah ni, setengah daripada setengah orang berfikir jamaah dia. Oh, saya ada satu jamaah, ni ada satu jamaah, ni ada satu jamaah, ya. Oh, usrah ni satu usrah, ini satu usrah. Dan amat malang, tak tahu di mana salahnya, tak tahu di mana salah dan silapnya ajaran yang menjadikan bahawa jamaah ini tak jadi baik dengan jamaah ini. Katalah jemaah masjid pun, masjid ini dia ada aktiviti dan program dia tak jadi baik sangat pula dengan surau sana kalau surau tu aktif. Dan Korea ini tak baik pula dengan dan itu kita belum cakap dari segi jamaah yang lain. Jamaah ini namanya jamaah ini, kemudian dia tak berapa baik dengan jamaah itu. Maka adakah apabila Nabi SAW menyebutkan bahawa yadullah ma'al jamaah itu merujuk pada jamaah kita? Ya, mungkin usrah, ya, ni ada usrah ni ada usrah ni, ya, macam-macam, ya, Encik Naim kan usrah ni ada khalaqah ni, ada kumpulan ini dan segala macam. Maka adakah itu jamaah yang Nabi suruh kita berpegang? Dan adakah itu jamaah yang kalau kita keluar daripadanya satu jengkal mata
mati jahiliyah? Ya, adakah sebab kadang-kadang orang tersalah faham dan menjangkakan bahawa kita sayang jamaah kita dan kemudian kalau kita keluar maka mati kita dalam mati jahiliyah, merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man faraqa jam'ata shibran, ya, barang siapa keluar daripada mufaraqah, daripada jamaahnya satu hasta ataupun satu jengkal, tak kiralah, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Salah faham macam ni menyebabkan bahawa jamaah tidak menguatkan Islam. Jadi sebab tu semua yang saya katakan berkat berjamaah yang kita nak bincangkan hari ini, insya-Allah dengan dada yang terbuka adalah al-jamaah yang Nabi maksudkan itu adalah Islam itu sendiri. Orang yang keluar daripada Islam satu jengkal, tak payah satu jengkal, ya, 1 inci cukup, tak payah keluar, bahkan duduk tapi hati dah tergelincir akidahnya, dia dah dikira sebagai mati jahiliah dan mati kafir. Dan sebab itulah kita nak fahamkan benar-benar, ya, pada rakan usrah yang saya kasih sekalian, ya, kita mungkin ada usrah ini, ya, kawan itu ada jemaah sana, yang itu ada kelompok sana, tetapi janganlah kita jadikan itu sebagai penghalang untuk kita jadi sayang pada jamaah yang lebih besar yang namanya jamaah Islam. Ya, jamaah Islam itu sendiri. Sebab Islam itu jamaah. Ya, Islam itu sendiri. Maknanya siapa ahlinya? Orang yang ucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi sebab tu kalau kita tengok di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah berhadapan dengan mereka-mereka yang ada kabilah-kabilah masing-masing, ya. Kabilah ni dan kabilah mereka ada dia punya selera dia sendiri, ada cara hidup dia sendiri, ada pegangan-pegangannya sendiri, dan pada ketika itu Rasulullah tidak berkata bahawa bangsuhkan semua kabilah. Kalau tidak, kenapa kita menyebut Sayyidina Umar ibn Khattab ibn Naufal ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qutib ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr Al-Quraisy Adawi, sampai sekarang dalam kitab masih ditulis. Maknanya merujuk kepada kelompoknya, daripada Bani Adi. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibn Abi Quhafa, Utsman bin Amir bin Amri bin Zaid bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Quraisy At-Taimi. Sebab perkara itu Nabi tidak halang. Tetapi jangan Adawimu, Taimimu, ya, Umawimu dan segala macam itu menjadikan kamu tidak kuat dalam jamaah yang lebih besar. Jadi sebab tu kita nak semua yang saya kasih sekalian, setiap orang daripada kita sedang merasai bahawa kita sedang duduk dalam satu jamaah yang besar namanya Islam. Dan dalam jamaah inilah mungkin sebab kita ada pelbagai lah. Mungkin kalau usrah fitrah, itu untuk mereka-mereka yang artis yang nak berhijrah, ada pula usahawan punya usrah, ada orang yang nak mengaji punya usrah. Jadi dan jamaah terkelompok tidak menjadi masalah dan bahkan bagus. Ya, sebab kita tidak mungkin, kalau mungkin yang macam Fifi punya selera tak mungkin sesuai kalau duduk dalam mereka grup yang memang semuanya para usahawan yang nak memperjuangkan ekonomi Islam sebagai contoh, ya. Dan orang yang duduk dalam di sini tak sesuai pula mungkin nak duduk bersama dengan artis, sagi dia pinasyid lah, sagi dia penyanyi lah, segala macam. Tetapi kepelbagaian ini tidak boleh menjadi alasan supaya kita ini tidak menjadi duduk dalam satu jamaah yang punya ciri dan sifat-sifat yang sama. Jadi saya minta Encik Naim, alhamdulillah, ya, yang bersama dengan kita melihat perkara ni macam mana yang kita boleh kongsikan. Ya, Ustaz. InsyaAllah saya ingat topik berkat berjemaah ni satu topik yang menarik dan cukup besar lah, dan banyak benda yang boleh kita bincangkan. Cuma bila tadi Ustaz sebut tentang macam mana kita banyak berpecah-pecah ni lepas ni, saya ingat salah satu faktornya mungkin kerana di dalam jemaah-jemaah yang berbagai itu tak nampak mission, the big vision yang sepatutnya perlu difahami oleh semua orang Islam. Benda yang sama yang difahami oleh semua. Bila tak nampak benda besar tu, yang kadang-kadang kita banyak disibukkan dengan perkara yang remeh-temeh. Saya teringat satu iklan Petronas. Iklan Petronas ni dia banyak buat iklan yang bagus. Ada satu iklan Hari Raya, saya tak ingat tahun berapa, tahun 90-an punya iklan tentang lumba bot. Dia lagu tu lagu Itik Gambo-Gembo. Saya ingat sekarang iklan tu. Yang dia cerita macam dua perlumbaan bot, satu tu terdiri daripada orang yang kuat-kuat, arnab lah. Satu tu semua arnab, satu tu semua kura-kura. Kan? Tetapi akhirnya yang kura-kura tu menang kerana apa? Kerana mereka fokus pada perlumbaan. Sedangkan yang kumpulan lagi satu tadi, dia kalah kerana masing-masing sibuk dengan siapa lagi kuat, siapa lagi terror, siapa yang lebih hebat dan sebagainya. Jadi sibuk dengan perkara yang remeh-temeh ni, saya rasa antara perkara yang menyebabkan kenapa kadang-kadang di dalam umat Islam tu berlakunya pergeseran di antara jemaah-jemaah ni lah. Sebab kita tak nampak benda yang besar, sibuk dengan remeh-temeh.
Betul. Itu pandangan saya lah, Ustaz. Masya Allah, saya kira satu yang menarik dan saya kira membuka minda kita kenapa umat Islam ni kuat seluruh dunia. Kalau kita kumpulkan, kita ada berapa bilion setiap 1.6 orang 1.6 orang penduduk dunia ni mereka tu Islam. Makna daripada setiap 4 orang setiap 4 orang seorang mesti ada seorang Islam kan. Begitu kita punya komposisi kita, begitu ramai maknanya kuat kita apa ada minyak walaupun Malaysia ni minyak tak dalam senarai OPEC pun kita tak banyak pun minyak berbanding dengan negara-negara Islam yang lain, pengeluar yang pertama, kedua, yang keempat, kelima, keenam semua adalah negara Islam. Sehingga ada satu joke yang saya dengar daripada kawan-kawan bila buat program dengan geng Cari Gali ni mereka lihat kalau nak tahu bahawa memang ada minyak antara indikatornya adalah atas tu ada orang Islam, kat bawah tu insya-Allah ada minyak menurut mereka. Jadi joke di kalangan mereka yang membuat Cari Gali ni. Maknanya kita punya kekayaan kuat macam tadi kuat, masing-masing kuat, tetapi masya-Allah kita tidak tahu apa matlamat sebenarnya, ke mana matlamat yang utama, the ultimate goal. Dan kemudian akhirnya matlamat kecil kita itulah yang menjadi matlamat utama kita. Dan akhirnya kita akan bergeser. Kita akan bermasalah. Fifi, mungkin boleh share dalam pengalaman bagaimana perlunya kepada dokongan dalam nak buat perubahan diri. Sokongan-sokongan daripada 1, 2, 3 orang ataupun seluruh umat Islam. Macam mana mungkin pandangan Fifi? Bagi pandangan saya dari segi general lah, contoh macam selalu dalam industri seni akan adanya dengki sesama kita kan, macam rasa nak bersaing tapi secara tidak sihat, maksudnya ingin menjatuhkan orang lain macam tu. Jadi bagi pandangan saya, kenapa kita tak sama-sama, sebab setiap orang ada kelebihan masing-masing, ada kekuatan masing-masing. Jadi kenapa kita tak sama-sama bawa sekali kawan-kawan kita semua, masyarakat, maksudnya bersama-sama guna kekuatan masing-masing untuk berjaya bersama-sama macam tu. Jadi saya rasa macam rugilah kalau kita nak berjaya seorang-seorang. Lebih baik kita secara bersama-sama, dan saya rasa macam sebenarnya kasih sayang itulah perlu. Kita perlu ada sifat kasih sayang sesama kita lah. Okey, makna kata kuncinya kita dengar tadi kasih sayang maknanya dalam konteks, walaupun Fifi melihat dalam konteks dunia industri itu sendiri, tetapi dalam konteks jamaah yang pelbagai kelompok yang pelbagai ini, maknanya yang akan menyatukan kita, yang gel, yang akan menghubungkan kita. Sebab yang menjadikan kita berhubung adalah apabila setiap orang itu dia menghargai kasih sayang. Baik, kalau kita tengok rakan-rakan usrah yang saya kasih sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala kan menyebutkan tentang ciri orang-orang jahiliyah, ciri para sahabat dulu ketika mereka berada dalam kegelapan jahiliyah. Idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa apabila kalian dahulunya adalah bermusuhan. Jadi sebab tu kita tak nak, dan kita sangat risau kita banyak kelompok, kita banyak usrah, kita banyak kumpulan kalau sekiranya ada a'daan, maka bukan kita kata tapi Allah kata itu sifat jahiliyah. Kerana orang Islam dia tak boleh macam tu sebab fa'alafa baina qulubikum, tadi dah disebut oleh Fifi tadi maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatukan, telah melunakkan hati-hati mereka lunak hati-hati mereka. Jadi sebab tu kalau kita nak supaya tidak ada a'daan, maka mesti ada dalam hati setiap orang daripada kita adalah satu sifat yang hatinya lunak. Hati lunak ni maknanya dalam bentuk misal yang hatinya lembut. Dia tidak boleh sekeras konkret yang kejor tu, yang memang dia tak boleh nak masuk langsung, tak boleh terima, tak boleh menerima, tak boleh diterima, tak boleh juga menerima Dan kemudian alangkah indahnya sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kita, id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, bila hati-hati kita, maknanya is okay badan kamu kat sana, it's okay kamu ada kat sana sebab kamu sesuai di sana, tetapi tidak, yang penting adalah qulubikum, hati-hati kamu itu lunak antara kamu sesama kamu Maka Allah angkat kita persahabatan saya dengan Cik Naim saya dengan rakan-rakan semua adalah kita diangkat oleh Allah sebagai ikhwan ni adalah saudara.
Sebab saudara, ya, saudara dalam bahasa Melayu dengan kadang-kadang terjemahan dia tak berapa sedap sangat. Ya, saudara, ya. Sebab saudara kalau bahasa Melayu mean saudara. Ya, tetapi kalau in English, ikhwan disebut sebagai brother. Brother adalah adik-beradik. Sebab tu Masya Allah dia lebih dekat, ya. Sebab orang Melayu saudara ni jauh dah, ya. Kena pula bau macang, bau cempedu, cempedak dan segala macam, ya. Dah jauh kan. Tetapi bila adik-beradik dan Allah angkat, ya, apabila hati telah lunak, ya. Hati kita telah lunak, ya. Ada orang usrah sana tapi hatinya lunak, ya. Ada usrah sini, ada khalaqah sana, ada kelompok sana, ada jamaah masjid sana, sini dan surau, dan semua itu dengan hati yang lunak, maka semua kita telah diikat sebagai ikhwan, ya. Saudara yang sebenar, brother yang sebenar ni dan sister yang sebenar inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat sebagai yang dikatakan duduk dalam jamaah itu. Ya, duduk dalam jamaah itu. Dan saya sangat tertarik bila Cik Naim sebutkan tadi, ya. Kenapa? Sebab kita fokus kepada matlamat. Matlamat. Kalaulah kita nak sedarkan, saya nak sedarkan diri saya, ya, sebab kadang-kadang kita adalah usrah yang kita sayang contohnya, ya. Kita ada pula jamaah masjid yang kita sayang, kelompok kita, ya. Tetapi dan setiap itu ada matlamatnya. Oh, matlamat ini untuk create ini, nak lahirkan ini, kan. Tetapi bila kita letak matlamat yang terbesar, ya, sebab itulah Nabi tanamkan soal iman supaya iman itu menyuluh matlamat yang tertinggi. Ya, matlamat yang tertinggi. Sebab matlamat yang tertinggi bagi ikhwan, adik-beradik kita semua ni apa dia? Adalah membesarkan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu matlamat nombor 1. Dan kalaulah semua orang meletakkan ini matlamat nombor 1 dalam hidup dia, tak kira apa pun di mana kita pun, ya, tak kira siapa dia pun, ya, walau apa pun nama kita sedang duduk, ya, nama kapal yang kita duduk tadi, ya, walaupun apa lagu yang kita nyanyikan, gembo-gembo dan segala macam, tetapi Masya Allah pada matlamat yang kita kata adalah untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan Allah adalah yang utama dan terutama dalam hidup. Dan saya yakin matlamat ini akan kemudian mengikat seluruh jamaah-jamaah ini. Dan kita tahu bahawa apa tujuannya? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita semua dapat ma'rifah Allah, ya. Kita kenal Allah, kita tahu Allah, kita dapat merasai kebesaran Allah. Dan pada saat itu bila kita letakkan keutamaan Allah sebagai keutamaan, ya, minggu sudah ke Cik Naim kita bincang pasal utamakan yang utama, ya. Kita letakkan, maka yang paling utama dalam setiap yang kita kena fikir adalah sejauh mana kita berjaya meletakkan bahawa Allah adalah matlamat yang pertama. Maka bila kita berjaya meletakkan Allah matlamat, maknanya membesarkan Allah, ya, Allah, ya. Sebab tu bila ditanya kepada Nabi SAW, apa yang dikatakan orang berjuang dan berjihad pada jalan Allah? Ada orang berjuang kerana dianggap sebagai orang yang syuja', orang yang berjaya, orang yang berani. Ada orang berjuang kerana dia punya kelompok dia, ya. Ada orang yang berjuang kerana ini, kerana ini. Apa kata Nabi SAW? Orang yang berjuang pada jalan Allah, dikira berjuang pada jalan Allah adalah orang yang li'i'la'i kalimatillah, ya, orang yang ingin meninggikan kalimah, ya, kalimah Allah itu, ya, kalimah Allah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala kita anggap yang terbesar, terpenting, terutama dalam hidup. Jadi kalau semua orang boleh merasai perkara ini, dan insya-Allah kita akan yakin bahawa sebenarnya kita telah ada matlamat yang sama. Dan matlamat ini, ya, seluruh titik bengek, ya, perkara-perkara yang berbeza di kalangan kita akan jadi mudah. Kerana itulah Masya Allah, ya, membetulkan matlamat, melihat matlamat dan memastikan bahawa setiap orang daripada kita, ya, Allah adalah matlamatnya, Allah adalah matlamatnya, perlu kekal dalam diri kita. Ya, Ustaz, mungkin sebelum kita berehat, Ustaz, saya terfikir tadi bila Ustaz sebut tentang adik-beradik ni, dan kita ni brother semua adik-beradik. Mungkinkah salah satu sebab perpecahan berlaku di kalangan umat ni, sebab bila sebut adik-beradik maknanya kena ada ayah dia. Mungkinkah kerana kita sepatutnya melihat ayah tu adalah Rasulullah, maknanya sebagai sumber rujukan semua orang ke arah itu. Tapi mungkinkah sebab dalam umat pada hari ini kita tak nampak dah jauh daripada Rasulullah, jauh daripada yang Ustaz sebut tadi, mencontohi sunnah Nabi. Mungkinkah itu menjadi salah satu faktor kita berpecah-pecah ni? Ya, Fifi, mungkin bagi pandangan sebelum ya. mungkin kita komen sama-sama. Mungkin betul lah. Saya setuju. Mungkin bagi saya kadang-kadang macam kita rasa kita dalam kelompok yang ni kita pentingkan yang kelompok kita dahulu, keluarga kita. Jadi yang lain tu kita macam
kita anggap macam ini orang lain ni, padahal keluarga lain, padahal kita semua sama umat Islam, jadi kita sama keluarga sebenarnya. Jadi mungkin dengan ada kesedaran dalam diri masing-masing tentang yang kita ni semuanya adalah macam Ustaz cakap tadi, matlamat yang kita tahu tujuan matlamat kita. Saya rasa mungkin itu boleh menguatkan lagi kita punya silaturahim. Ya, saya kira rakan usrah yang saya kasihan bila Cik Naim highlightkan isu tu maknanya Fifi kuatkan dengan matlamat tadi. Maknanya Rasulullah itu figure kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya saya insya-Allah sangat ingin satu usrah kita akan bincang betul-betul, sebab dalam sehari dua ni pun banyak kadang-kadang kita dengar cerita-cerita yang tak berapa sedap tentang Rasulullah, tentang sirah, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertikaian itu dan ini Dan sebab betul sebab apabila kita tidak ada satu matlamat tadi, matlamatnya adalah Allah. Kemudian kita tidak jelas siapa patut kita jadikan contoh. Kita jadikan contoh. Jadi bila Cik Naim sebutkan tadi bahawa mungkin Rasulullah itulah kita kata ayah yang mengikat dalam konteks sebagai contoh dalam konteks sebagai contoh benar. Sebab bila setiap usrah kita jamaah kita tidak letakkan Rasulullah itu sebagai yang utama kita jadikan contoh, sedangkan Allah tidak suruh mencontohi sesiapa pun melainkan Rasulullah. Sebab tu dikatakan bahawa yang ada uswah hasanah hanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia macam saya, masya-Allah, tidak boleh dijadikan contoh. Kecuali kalau kebetulan dia tu ada tempat sedikit, tetapi tidak boleh ambil secara keseluruhan. Dan masalah kita adalah bila kita duduk dalam saya duduk dengan Cik Naim, sudah semangat Cik Naim sebagai saya punya mungkin yang mentor saya dan pada ketika itu bahawa saya dah nampak bahawa saya dah lupa dengan sebab manusia ni lemah, maka dengan sebab itu masya-Allah kita lupa melihat kepada Rasulullah, itulah yang sebenarnya dijadikan contoh. Dan pada saat itu akhirnya dengan mudah syaitan akan mudah masuk dan kemudian menjadikan orang-orang lain yang menjadi contoh yang bukan lagi balik merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Jadi sebab tu rakan usrah yang saya kasih sekalian berkat berjamaah kena kita rasa kita mungkin berbeza sebab kita ada selera-selera, bakat, kelebihan yang berbeza, tetapi kita kena sedar bahawa kita tetap dalam satu jamaah yang besar, yakni Islam itulah jamaahnya. Dan setiap orang yang mengucap syahadah, yang solat ke arah kiblat, itu dianggap duduk sebagai keluarga kita, yang kita kena menyayangi mereka, dan bila mereka salah, dengan penuh kasih sayang kita membetulkan mereka, kerana matlamat seluruh yang kita buat ni tidak lain dan tidak bukan hanyalah kerana kita nak membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan diikat dengan kasih sayang. Sifat yang ada dalam diri seorang manusia itu kasih sayang, dan Rasulullah adalah hanya seorang yang kita layak dijadikan sebagai contoh secara total. Maka pada ketika itu saya kira berkat jamaah akan ada. It's okay kita berbeza, tidak jadi masalah, tetapi insya-Allah keberkatan akan turun dan akhirnya Islam itu akan kuat secara keseluruhan insya-Allah. Maknanya walaupun perbezaan itu tidak menjadi penghalang untuk kita mencari keserasian Baik, kita akan sambung untuk bahagian kedua Usrah Nurani dengan tajuk kita berkat berjemaah, dan kembali lepas berita nanti kita akan raikan banyak ni soalan daripada pendengar kita. Jadi untuk anda teruskan setia bersama dengan kami selepas ini. Pilihan utama anda. Buletin Kim FM edisi jam 6 petang, tajuk utama Malaysia Filipina bersetuju selesai pertikaian secara aman. Tan Sri Adinan Satim angkat sumpah Ketua Menteri Sarawak ke-5. Kantas tamatkan perkhidmatan 5,000 pekerja.
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada golongannya. Riwayat Muslim. Susu sedap As-Sakinah, serbuk susu yang dirumus khas dari susu kambing tempatan yang diproses terus dari ladang. Susu sedap As-Sakinah diadun bersama-sama dengan ginkgo biloba dan kismis yang diakstra untuk dijadikan minuman yang berkhasiat sebagai minuman harian anda. Susu sedap As-Sakinah memberi tenaga dan mampu menguatkan tulang dan mengenyangkan. Susu sedap As-Sakinah sungguh lazat. Dapatkan hari ini. Hubungi Azmina Hakim Enterprise 05-526-0706 019-572-6162. Amboi berseri dengan congkit. Mestilah, kita kan nak kudara sempena HKK. Ya, ada produk kraft hiasan rumah dan laman ukiran kayu, anyaman, seramik, batik dan aksesori. Okey, kita mula ya. Salam ceria dari Kompleks Kraft Kuala Lumpur sempena Hari Kraft Kebangsaan 2014. Kunjungi HKK di Kompleks Kraft Kuala Lumpur Jalan Konle 26 Februari hingga 10 Mac, 10 pagi hingga 10 malam. Layari www.krafttangan.gov.my atau hubungi 03 2162 7533. Nantikan rancangan Bual Bicara Pesona di Zahra bersama Ustaz Muhammad Amin setiap Isnin jam 10.15 pagi dibawakan khas kepada anda oleh ALCC Al-Amin Travel Sdn Bhd. Susu Biolite diproses di kilang yang bertaraf GMP, memenuhi HCCP dan mengikut aspek perniagaan Islam. Susu Biolite diperkaya dengan BTS dan mengandungi khasiat yang diperlukan anak-anak untuk perkembangan fizikal, mental, emosi dan spiritual. Biolite, usaha kami memberi yang terbaik. Biolite, pilihan ibu-ibu yang prihatin dan penyayang. Biolite, keluaran Era Eda Marketing Sdn Bhd. Maklumat lanjut hubungi 04 919 9044 atau layari www.eraeda.com.my www.eraeda.com.my. Kembali kita saat ini para pendengar. Terima kasih untuk yang masih lagi setia. Anda masih lagi bersama untuk bahagian kedua menerusi segmen Usrah Nurani dengan tajuk kita Berkat Berjemaah. Ya, kita ada nakib kita Ustaz Zuramli, kita ada tetamu kita juga merupakan rakan Usrah Cik Naim. 2 minggu berturut-turut bersama. Terima kasih. Dan juga kita ada rakan artis kita Fifi Emilia yang merupakan peserta top 8 dalam rancangan One in a Million musim ketiga. Okey Ustaz dan juga rakan Usrah yang lain dan sahabat pendengar, untuk bahagian kedua ni kita nak raikan pandangan dan juga pertanyaan daripada pendengar kita. Banyak ni. Terima kasih anda yang like, yang bertanya soalan. Okey, antaranya Umi Zainab kita tanya, Fifi Emilia, moga terus istiqomah, semoga menjadi insan yang beriman di dunia dan juga di akhirat. Okey, Puji Bidadari, saya mungkin baca secara sekali harung tu, nanti Ustaz akan huraikan. Okey, Puji Bidadari tanya, bagaimana dengan pandangan Ustaz, berjemaah tu ada dua. Ada orang berjemaah untuk kebaikan, ada orang berjemaah untuk keburukan. Macam mana kalau orang tu berjemaah melakukan kejahatan seperti mengaibkan dan memfitnah orang secara berangkai? Okey. Lain, ni dia Ustaz Fahrul. Ustaz Fahrul Muhammad Juwe kita. Okey, dia tanya, mohon Ustaz Zur jelaskan, jemaah itu mesti ada pemimpin dan pengikut serta ketaatan. Jika jemaah merujuk kepada Islam, siapa pemimpin jemaah Islam yang umum ini dan apa kaitannya dengan konsep khilafah? Okey. Okey, lain kiriman pendengar kita. Syakira Hafizah kata, mohon pendapat rakan-rakan Usrah, apabila dalam jemaah masing-masing kita disuka sangat melabel jemaah kan, dan ramai yang tak sedar hakikatnya walaupun berbeza jemaah. Contoh dari segi macam persaingan politik ya. Kita adalah saudara dan mereka juga makmum kita, namun ramai yang bermusuh. Kita ada tujuan untuk masuk sesuatu tu, dan kita kadang-kadang perbuatan itu tak selari dengan niat. Kadang-kadang kita sedar okey elok berjemaah, tetapi tetap juga kita tak boleh nak tak boleh nak geng dengan jemaah lain tu. Pandangan Ustaz dan juga rakan Usrah.
Alhamdulillah. Terima kasih kepada rakan-rakan yang sebenarnya rapat dan dekat dengan kita, sehingga kita rasa Cik Naim rasa bukan kita saja dalam konti ini, tetapi ramai daripada rakan-rakan yang pastinya adalah kebaikan mereka, ya, doa, teguran, dan semua yang disumbangkan itu adalah merupakan perkara yang kita harap mencapai matlamat kita, sebab matlamat kita pun adalah bagaimana akhirnya untuk kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kenal Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga kita mengetahui tentang betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada satu kuasa pun yang boleh menandingi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya tak laju sangat dari Siti baca, tapi saya harap Cik Naim boleh komen, Fifi pun, ya, dalam dengan Fifi boleh bersama-sama insya-Allah untuk kita komen apa yang rakan-rakan kita berikan, ya. Benar, ya, sebab itulah yang pertama sekali sebenarnya pokok daripada bincang kita ni adalah kita sedar bahawa saudara kita adalah setiap orang Islam, kerana Islam itu jamaah, ya, Islam itu dianggap sebagai jamaah. Jadi siapa saja orang Islam, tak kira apa latar belakangnya, daripada negara mana dia, apapun dia punya, itu adalah jamaah kita. Dan setiap jamaah-jamaah, ya, kita guna kalimah itu secara idafi saja, ya, kita pinjam saja, oh ini jamaah saya, ini jamaah itu hakikatnya adalah secara pinjaman sahaja. Tetapi setiap yang pinjam itu tidak boleh menghalang yang hakiki, ya, tidak boleh yang pinjam ini boleh meruntuhkan untuk yang hakiki, sebab Islam itu adalah hakiki. Yang lain adalah idafi, sebab kita katakan tadi bahawa sebagai memudahkan, menjadi kenderaan supaya orang ni ada bakatnya di sini, dan mungkin ada kumpulannya yang mungkin dia senang bekerja. Tetapi bila matlamatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, selari dengan matlamat Islam itu sendiri, maka tidak wujudnya perkelagahan sepatutnya. Yang mungkin menjadi, sebab itu Allah memberi ingat, ya, Allah kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya. Allah kata ta'awun, ya, ta'awun, bertolong bantulah, ya, bertolong bantulah. Sebab kalau kita tengok dalam kita bina usrah, kalau kita bina jamaah ataupun kita buat satu tim, ya, kita akan dapati bahawa tim itu daripada basicnya adalah kita kata formkan dia, ya, kemudian kita proses stormingkan dia, normingkan dia, akhir performing. Dan performing itu dalam konteks kita adalah ta'awun. Apabila kita berjaya bersinergi dengan orang lain untuk melakukan bertolong bantu, ya, kita tolong bantu. Baik, sebab itu Allah framekan kepada kita, bila kita nak bertolong bantu, maknanya kita nak gabung dua kekuatan, nak synergizekan kita punya kekuatan. Dia ada syarat dia. Syaratnya adalah mesti adalah untuk kebaikan dan takwa. Albir wat taqwa. Mesti untuk benda itu perjalanannya baik, caranya baik, dan matlamatnya baik. Mesti albir. Sebab tu disebutkan secara keseluruhan baik. Maknanya kadang-kadang kita ni matlamat baik, jalan salah, tak boleh juga. Ya, matlamatnya bagus, tapi dia punya jalan nak mencapai matlamat tu kita terpaksa buat benda tak elok. Itu juga Allah tidak minta kita bertolong bantu. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala wat taqwa, ya, dan takwa, ya. Takwa yakni kita merasai takut kepada Allah, merasai dan menjaga takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan itu kita melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi Allah kata semua, tak kiralah usrah, semua jamaah, semua apa pun kita panggil, ta'awunnya mesti atas itu. Dan Allah clearkan lagi, sebab takut tak clear, ya. Wala ta'awanu, jangan pula kamu itu at-ta'awun untuk dosa, ya. Kalau kita buat satu benda tu, dosa, jangan synergizekan dengan orang yang kemudian kita tengok ujungnya adalah melahirkan dosa. Itu panduan yang Allah beri pada kita. Wal udwan, dan untuk kita bersengketa. Itu perintah daripada Allah. Jadi kalau saya berta'awun dengan Cik Naim, ya, pakat meeting, bincang untuk kita bersengketa, bermusuhan dengan orang, Allah tak bersama dengan kita. Walaupun saya namakan saya ni adalah, Masya Allah, saya ni kuat agama ke, baik, Allah tidak bersama dengan kita, ya. Jadi sebab tu Masya Allah, itu yang telah ditetapkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi ada, Masya Allah, ya, Ustaz Farul? Ya, Ustaz Farul. Betul, Ustaz Farul? Okey, betul, Ustaz Farul. Ya, Masya Allah, ya, Ustaz Farul tentulah seorang yang saya suka, ya, dengar buah fikiran yang sangat bernas daripada beliau, ya. Sangat menarik, ya. Tetapi untuk saya kira kita kongsi, ya, Ustaz Farul ditanya tu untuk kita kongsi, ya. Dia telah melontarkan satu benda yang sangat menarik, ya. Kalau kita tengok tadi,
Tapi saya nak jawab kepada apa yang kita bincang, yang tadi Encik Naim kemukakan tadi, ya, menjadikan Rasulullah itu, sebab kita boleh khilafah, ya, sebab khilafah ini daripada kalimah khalifah, ya, kemudian kita gunakan atas wazan khilafah, ya, maknanya kepimpinan itu. Sebab kepimpinan yang pertama adalah daripada Sayyidina Abu Bakar, ya, dan dia dikatakan sebagai khalifah. Dan khalifah itu merujuk sebenarnya refer kepada khalifatul Rasul. Khalifah maksud pengganti Rasul. Jadi kalaulah khilafah pada hari ini, kita sebutlah dia sebagai pemimpin, tetapi dia kena ada fungsi sebagai pengganti Rasul. Sebab tu supaya jangan dia kata aku punya kerja ataupun aku sebagai contoh, aku sebagai pedoman, tetapi kamu mesti menjadikan Rasulullah sebagai pedoman. Sebab kita itu khilafah, khalifah yang dalam Islam adalah pengganti Rasul. Tidak lebih daripada itu. Ya, dan sebab itu kalau kita mula melihat bahawa mungkin ada seorang tu dia punya watak dia macam Rasulullah, kita kata, tetapi kita kena pasti bahawa dia tidak boleh menyamai Rasulullah dalam juzuk itu saja, dan dia tidak boleh dakwa bahawa kerana dia adalah merupakan pengganti Rasul maka boleh ikut saya seperti kamu ikut Rasul. Tidak boleh sama sekali, ya, sebab kalau berlaku macam tu, ada keadaannya sebab kita ni manusia tak macam Nabi. Nabi tak niat pun buat jahat. Kita jangan tanya, ya, Nabi tidak ada kepentingan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Nabi tidak ada kepentingan lain. Dan kalau kita sebagai manusia, kadang-kadang kita boleh pertikaikan kepentingan itu sendiri. Sebab daripada kepentingan itu kita bercakap. Jadi sebab itu kalaulah kita anggap bahawa kita telah boleh ambil kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itu kita takut, ya, orang akan merujuk kepada orang yang salah. Orang akan berpedoman pada orang yang salah, dan akhirnya kita tidak sampai pada matlamat. Itu masalah besarnya. Dan akhirnya bila tidak sampai pada matlamat, kita back to square one perbincangan kita. Maknanya akhirnya banyaknya jamaah, banyaknya usrah, banyaknya tempat-tempat, tetapi akhirnya semua menyebabkan kita lari daripada matlamat. Walaiyazubillah. Ya, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Farul, ya, yang memberikan saya kira ruang fikir untuk kita melihat. Semoga insya-Allah walau siapa pemimpin itu, tetapi dia tahu bahawa aku adalah pengganti Rasul. Walaupun mungkin kita kelompok kecil saja, mungkin ada jemaah kat masjid kita saja, tapi dia sebagai khilafah, dia sebagai pemimpin lah di situ. Dia kena sedar bahawa aku mesti menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dan contoh. Okey, Nur Alif pula tanya, kita berjemaah tapi masih ketinggalan dari berbagai aspek. Dia bagi contoh, kita masih lagi miskin dari sudut ekonomi. Kita masih bertelakar sesama sendiri. Kadang imam satu dan imam dua pun bergaduh. Kita berjemaah tapi macam tak ada kesan dalam kehidupan kita dari segi akhlak dan juga dari segi masyarakat itu bergaul. Berjemaah tapi sama je. Sakit Cik Naim dan juga Fifi. Pandangan mungkin dalam konteks kita tengok solat jemaah lah, kita tengok, ya, bagaimana tak mencetuskan, ya, tak berjaya, macam tak ada minyak dan tenaga untuk menjadi contoh, ya, melahirkan maknanya masjid-masjid kita, surau-surau kita sepatutnya menjadi juara, ya, dalam contoh bagaimana kita berjaya melayan pelbagai orang. Sebab jamaah, masjid dan surau adalah tempat semua orang. Di situ best sebab di sana tidak ada lagi perbezaan. Mungkin dia faham macam ni, dia faham macam ni. Bila masuk kat sana kita ada sebagai satu jamaah. Dah nampak kat situ, ya. Fifi mungkin dari mungkin sudut pandang orang muda, ya, dan dengan tentang harapan. Sebab tadi siapa yang sebutkan tadi dalam rakan usrah kita kata implikasinya adalah, Nur Alif kata implikasinya adalah kita akan mundur. Ekonomi kita tak sedar. Kita ceritalah tentang murtad, ya, kita tak sedar, kita tak sempat nak bercerita tentang benda-benda penting sebab kita disibukkan ataupun menyibukkan dengan perkara-perkara yang lain, ya. Jadi kita lemah, itu hakikatnya. Macam mana kesedaran itu mungkin pada anak muda, mungkin kalau kita tengok kesedaran itu, kesedaran bahawa kita ini lemah sebenarnya. Ya, mungkin bagi saya macam dia kata konsep berjemaah tu bila dalam masjid kita berjemaah, tapi bila kita keluar kita berpecah balik, kan. Jadi bagi saya mungkin kefahaman tentang konsep berjemaah tu sebenarnya mungkin kita maksudnya di tempat-tempat tertentu sahaja kita rasa bersatu, tapi bila kita keluar masing-masing macam mementingkan diri sendiri. Jadi kalau masih mundur tu maksudnya ada di antara kita macam nak lebihkan diri sendiri dari orang lain, tak sama-sama membantu, kan. Jadi bagi saya
untuk sebenarnya kita boleh capai tu kejayaan tu sama-sama kalau kita faham tujuan dan matlamat yang betul. Kita faham matlamat dulu, lepas tu dan kita sama-sama lah, maksudnya kita sama-sama anggap seperti macam kita dalam masjid, dalam surau, kita masih kuat walaupun di luar maksudnya. Mungkin saya teringatlah bila kita sebut tentang macam mana masalah umat Islam dalam hal berjemaah ni kan, dan kita kaitkan macam Ustaz sebut tadi dengan Rasulullah, macam mana bila umat pada hari ini jauh sebenarnya daripada mengenali hakikat Rasulullah tu. Saya ingat salah satu benda yang kurang dalam umat Islam pada hari ini yang tak wujud dalam mungkin dalam jemaah ataupun kumpulan-kumpulan atau seluruh umat Islam itu sendiri, iaitu elemen kasih sayang tu sendiri. Sebab kalau kita tengok macam mana Rasulullah dulu, saya rasa Ustaz lagi lebih harif lah tentang hal ini kan, macam mana Rasulullah dalam banyak contoh sebenarnya sedaya upaya cuba untuk memudahkan, sedaya upaya cuba untuk tidak menghukum kan, tetapi mungkin wujud di dalam gerakan-gerakan dalam jemaah-jemaah, usrah-usrah pada hari ini, kecenderungan untuk kita nak menghukum, kecenderungan untuk kita nak melabelkan orang, kecenderungan untuk kita nak menunjukkan kami ni, ya inilah dia role model Islam, yang orang lain ni banyak buat dosa je ni. Yang contoh seperti itulah, kurang kasih sayang untuk mengajak orang sama-sama mendekati Allah SWT. Masya-Allah. Ya, rakan usrah yang saya kasih sekalian, ya, betul, ya. Sebab kita berbincang pada petang ini bukan untuk menuding ke sesiapa. Sebab kita sudah penat sebenarnya dalam sengketa, ya. Air mata kita dah terlampau banyak mengalir, ya. Begitu banyak darah-darah yang terus mengalir daripada umat Islam, ya. Kita bercakap tentang Palestin, ya. Yang siapa yang memberikan pembelaan? Tanya pada orang Islam, jawapannya tak sempat, sebab kita bersengketa sesama kita, ya, atas perkara-perkara yang kadang-kadang kita boleh dan banyak benda lah. Dan saya suka tadi bila Fifi sebut tentang bagaimana kita nak supaya masjid itu ada di luar masjid, ya, suasana masjid itu ada di luar masjid. Tetapi Fifi, dan satu benda yang saya seolah-olah tersedar lah kalau kita cuba amati dan muhasabah, ya. Kalau mungkin Cik Naim pun mungkin boleh rasai benda ini, ya. Mungkin suasana fizikal masjid kita yang cantik pada hari ini, yang kita buat dengan cantik ini, kadang-kadang tidak dapat lagi sebenarnya mewakili apa maksud jamaah, solat jamaah ataupun ruh jamaah di masjid itu sendiri, saya kira, ya. Mungkin kita sangka mungkin dah ada, sebenarnya jauh lagi, ya. Jauh lagi. Sehingga Masya Allah kadang-kadang rakan-rakan yang mungkin Alhamdulillah dah istiqamah solat berjamaah, ataupun orang panggil dah label orang masjid dah, ataupun orang surau, ya, dah ada geng surau. Tetapi sejauh mana geng masjid, geng surau ini dapat menjadi role model kepada kehidupan berjamaah yang sebenar, sampai orang rasa seronok nak bersama dengan kita, ya. Jadi ini perkara yang semalam pun saya kebetulan ada kuliah di Taman Desa, Taman Desa, Masya Allah, yang tajuk yang diberi oleh pihak masjid itu pun adalah imarah masjid. Dan mungkin kalau saya boleh share dengan kawan-kawan, saya kira banyak lagi yang kita masih belum buat tuntutan berjamaah itu sendiri sebenarnya, ya. Sebab tuntutan pertama untuk dapat rahmat Allah, ya, bila kita melakukan solat jamaah, apa dia? Fungsi masjid itu sendiri yang paling besar adalah melahirkan sifat tawaduk. Ya, sifat tawaduk itu nombor satu sebenarnya, ya. Sebab tu kalaulah setiap orang melangkah ke dalam masjid, ya, sebab masjid adalah tempat kita merendahkan diri kita. Tetapi kalau kita melangkah masuk ke dalam masjid tetapi masih dengan ego kita, dengan sombong kita, tak kiralah atas apa benda, sebab untuk kita jadi ego, perkara itu sama sekali menghalang kita daripada dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak akan lahir ukhuwah, tidak akan lahir jamaah di dalam jamaah masjid itu sekiranya setiap orang mempertahankan ego masing-masing. Dan kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala berulang-ulang kali dalam Quran cerita tentang syaitan. Allah ulang-ulang kali cerita tentang iblis. Apa besar sangat tentang iblis? Satu je besar masalah dia. Apa dia? Sombong. Ego. Takabur. Aba wastakbar, ya. Istakbara, ya. Istakbara dalam bahasa Arab kita tahu maknanya ada perasaan minta orang besarkan kita. Ya, kita tak best kalau orang tak besarkan kita, ya. Dan yang lebih malang lagi, iblis kenapa? Adakah kerana dia kaya? Adakah kerana dia cukup power? Dah iblis tak cukup kaya dan tak cukup power. Dia banyak ibadat.
Dan dia minta dengan sebab dia banyak ibadat tu dia dibesarkan. Sebab tu masya-Allah rakan-rakan usrah yang saya kasih sekalian ya. Kalau kita membangunkan masjid, kita pasang niat kalau boleh biarlah menangis bercakap. Ya, sebab kita menjadi wakil dan contoh ya. Bahkan ketika kita orang anggap sebagai orang masjid atau orang surau atau orang jamaah, bila kita buat satu salah kita berlipat kali ganda. Dosa kita berlipat kali ganda sebab bukan salah itu saja, tetapi orang kata macam ni rupanya Islam, macam ni rupanya masjid, dan akhirnya masya-Allah memberi nama buruk yang sangat bukan pada peribadi kita tetapi pada jamaah, pada Islam itu sendiri. Jadi sebab tu masya-Allah rakan usrah yang saya kasih sekalian ya, saya kira kalau kita, sebab itulah dalam masjid perkara yang pertama nak ditetapkan kalau tadi ialah kerendahan diri, yang kemudian adalah kiblat ya, kiblat. Sebab kiblat tu adalah sebagai satu benda yang sangat jelas bagi tahu bahawa siapa pun dia ya, tetapi oleh kerana dia masuk dalam jamaah Islam, jamaah tu nama Islam tu sebagai jamaah, maka ke mana hala dia, semua orang akan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Sebab itulah kita lihat dan kita perhatikan benar-benar mungkin di hujung Siti, kita berada di penghujung. Okey, mungkin sempat saya laikan soalan ni Ustaz, yang agak penting juga ni. Alisa Rahim tanya, apa pendapat Ustaz tentang doa Nabi yang tidak dapat dimakbulkan Allah, iaitu untuk menyatukan hati-hati orang Islam? Adakah ini menjadi sebab utama Islam itu sukar untuk bersatu dan melakukan sesuatu secara berjemaah? Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kita kena faham bahawa bila Nabi berdoa ya, dalam doa itu adalah tarbiyah ya. Macam kita berdoa lah, kadang-kadang kita kumpul anak kita, ya Allah jadilah anakku ni anak yang berjaya ya Allah. Tapi anak tu tak berjaya kemudiannya. Apa tujuan ayat tu doa? Supaya anak tu dengar, supaya lengkapkan ciri sebagai orang berjaya. Jadi kita tidak boleh katakan bahawa doa Nabi itu tidak makbul, sebab dalam Nabi menyampaikan tarbiyah dalam pelbagai cara, dan ini metod yang ulama gunakan dan kita boleh gunakan sebenarnya ya. Kalau kita nak ubah orang, kita buat dalam bentuk doa ya, kita berdoa masya-Allah. Mungkin akan katalah kita ya Allah ya, tolonglah hamba-Mu yang lemah ya Allah. Ya Allah Fifi contoh, ya Allah Fifi berilah dia kebaikan ya. Maka Fifi yang mendengar doa itu, dia rasa bahawa wow, ini tanggungjawab. Masalah itu bukan pada Nabi, masalah pada umat. Ya, umat tak faham doa itu adalah tujuan nak didik kita. Kalaulah Nabi doakan supaya kita ni bersatu, bukan kita hanya tunggu dan kemudian tak bersatu lagi, doa masih belum makbul. Tak. Kita kena usaha, sebab bukan dalam doa saja, banyak nasihat lain, banyak wasiat lain. Jadi sebab tu umat Islam kena peka, kena lihat dan kena perhatikan benar-benar, buka seluruh mata hati untuk melihat perkara tersebut ya. Jadi semua yang saya kasih sekalian, sebab itulah kalau kita lihat ya dengan jujur ya, kalau kita lihat dengan jujur ya, petang Jumaat yang tenang ni ya, kita lihat dengan jujur, kita akan dapat rasa masya-Allah ya, kita tentu merasai tangisan umat Islam yang lain ya, di Rohingya. Saya cukup tak tahan tengok gambar orang di Rohingya ya. Kenapa? Tetapi tanyalah berapa bilion umat Islam tak sempat. Kenapa? Sebab kita kotakkan dalam kotak kelompok kita dan kita tak sempat melihat secara besar. Bukan tak lihat, tetapi percentage. Manusia ni masalahnya hanya ada 100%. Once kita telah bagi banyak peratusan untuk ini, untuk jamaah besar itu, akhirnya tinggal beberapa peratus saja. Dan dengan sebab itulah masya-Allah kita sakit, kita menderita, dan kemudian malangnya virus perpecahan dan sengketa ini tidak pernah merasa belas kasihan kepada kita, walaupun kita sakit, walaupun kita menderita. Jadi sebab tu semua yang saya kasih sekalian, saya suka apa yang Fifi sebut tadi ya. Jangan kita dengar Fifi kata, maknanya sebenarnya kita kena menggunakan perasaan kasih sayang kita ya. Saya mungkin di hujung ni ya, saya suka kalau saya buat program training sebagai contoh ya, ketika kita buat ice breaking dan kemudian kita buka hati setiap orang untuk mula merasai kehangatan sahabat itu sebagai saudara yang kita sayangi. Kemudian pada saat itu masya-Allah saya paparkan satu kisah benar yang mungkin petang ini kita boleh renungkan. Sebab Allah lahirkan manusia melalui rahim ibu dengan rahman Allah Subhanahu wa taala. Semua bahasanya adalah bahasa sayang. Seolah-olah sehingga akhirnya mustahil manusia tak boleh nak faham tentang sayang. Sebab kita lahir dalam bentuk dan semua rasa itu sebenarnya dalam hati kita. Dan kasih sayang adalah fitrah yang sekiranya kita terjun dalam lubuk hati kita,
Kasih sayang tu ada dalam diri kita sebenarnya, yang boleh menjadikan kita memandang saudara kita dengan penuh kasih sayang. Yang saya nak kongsi ni adalah kisah benar yang berlaku tahun 70-an. Ya. Mungkin saya cuba rangkumkan kisah ini untuk kita faham, sebab saya terangkan kisah itu dulu sebab kisahnya adalah bagaimana dua orang anak muda di England, di England, yang kemudian dia beli seekor anak singa yang dalam keadaan menggigil kelaparan. Ya, masa tu masih dijual lagi pada tahun 70-an itu. Nak ringkas kisahnya adalah singa ni dibawa pulang. Singa yang tidak ada ibu dan tidak ada ayah, yang tidak cukup makanan pada ketika itu, kurus dan kesejukan. Maka kedua orang lelaki inilah yang kemudian beri makan. Tetapi yang menariknya bukan sekadar beri makan, tetapi memberi kasih sayang. Belai, peluk pada setiap pagi, belai di setiap malam. Tetapi singa ni makin lama makin besar, makin lama makin besar. Dan singa ni tidak tahu dunia dia. Yang dia tahu dunia manusia yang sentiasa dia dibelai, yang diusap padanya, didukung ke mana-mana. Dan akhirnya dia membesar dan membesar dan membesar. Cuma masalahnya apa dia? Orang takut bahawa singa ni nanti balik kepada sifat asalnya dan kemudian membahayakan orang lain. Ringkas kisah. Akhirnya mereka membuat keputusan singa ini perlu dihantar ke safari di Afrika, di habitatnya asal. Maka kemudian dihantar ke safari tersebut. Dan bila sampai ke safari, kalau kita jadi singa tersebut, baru dia tahu ada rupanya makhluk lain yang macam dia. Dan dia tahu kehidupan yang sebenar dia. Dia tahu bahawa untuk cari makan dia terpaksa gunakan seluruh kekuatan otot-otot dia. Untuk makan tidak ada belas kasihan, terpaksa gunakan seluruh kuku tajam dia. Rahangnya dan taringnya yang sangat tajam untuk koyakkan daging-daging mangsa-mangsanya. Maka kemudian masuklah dia dan ditinggalkan oleh dua orang ni balik ke England. Dan membesarlah singa itu secara terus-terusannya dengan kawanan singanya di safari tersebut. Sebab kita tahu safari adalah tempat sempadan di antara safari dan dalam hutan belantara. Semua yang saya kasih sekalian, yang saya nak bawa kita kongsi pada petang ini adalah selepas hampir setahun setengah kemudian, dua orang anak muda ni dijumpa dengan bahagian safari untuk dijumpa balik dengan singa yang selama ni dulu dia telah besarkan. Lantas ditanya pada pakar-pakar, dan pakar kata, kami tidak mencadangkan. Kerana dulu dia mungkin baik dengan kamu sebab dia tidak kenal dunianya yang sebenar. Tetapi sekarang dia tahu dia nak makan, dia kena gunakan otot-otot dia, kuku dia, taring dia untuk koyakkan dan baham mangsa dia. Kami tidak galakkan kerana singa telah berubah sebenarnya. Tapi malangnya dua orang ni berkeras nak jumpa juga sebab mereka dah mula rasa rindu sebab berpisah dengan tempoh yang lama. Maka lantas dia pergi ke tepi, ke safari tempat di mana dihantar singa tersebut. Selama 2 jam di atas bukit dia panggil, panggilan manja untuk singa tadi. Dia panggil dan panggil dan panggil, terus memanggil. Sehinggalah singa ni sedar bahawa ada yang memanggil dia. Maka datang daripada bukit yang lain perlahan-lahan singa tersebut. Dan pakar bagi tahu, kamu kena berlindung. Sebab singa ini makannya adalah daging-daging mentah. Tetapi dua orang ni berdegil dan terus memanggil dan memanggil pada ketika itu. Sehinggalah singa ini datang keluar daripada hutan tersebut, memerhati dalam tempoh yang sangat lama. Setahun 6 bulan bagi seekor singa. Dan dia berjalan perlahan-lahan ketika orang yang berada bersama itu menahan nafas untuk melihat apa yang berlaku. Dan kemudian tiba-tiba singa tersebut meluru daripada bukit tersebut dengan lajunya. Dan pada saat tersebut dia pergi kepada dua orang anak muda ini yang membela dia. Rakan usrah yang saya kasih sekalian, apakah singa ini lakukan kepada dua orang anak muda tersebut? Dia pergi menerkam, memeluk, mencium, menjilat. Dalam keadaan pada ketika itu yang anak muda bila dicerita pengalaman, dia kata apa dia? Dia dengar bunyi nafas, dia nampak ada kaca pada kelopak mata singa tersebut. Seolah-olah dia nak bagi tahu betapa rindunya, betapa sedihnya perpisahan selama setahun 6 bulan ini. Dan itulah yang berlaku, pelukan, ciuman daripada singa tersebut. Dan seolah-olah dia tak mau lepas orang yang selama ni membela dia. Saya tengok paparan tersebut dan disaksikan oleh ramai orang, saya kira.
Dan saya sebut pada diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala, adakah aku lebih ganas daripada seekor singa yang tak faham tentang erti kasih sayang? Kalau singa tahu tentang harga kasih dan sayang, betapa kita seorang manusia. Makan yang saya kasih sekalian, maka sebab itu marilah fitrah kasih sayang itu ada dalam diri kita. Kalau seekor singa ada, apatah lagi kita seorang manusia yang Allah berikan akal yang waras. Maka marilah kita gunakan kasih sayang ini untuk kita dapat menyayangi saudara kita, bukan kerana apa, tetapi kerana Allah. Dan insya-Allah lepas daripada itu, insya-Allah yang akan bertenaga dan kuat adalah agama kita. Kita sedang berhenti mengalirkan air mata saudara-saudara kita yang sedang sengsara dan sengketa. Kita sedang berhenti mengalirkan darah yang mengalir pada sahabat-sahabat kita di Palestin dan di Syria. Kenapa semua yang saya kasih sekalian? Sebab kita fokus kepada matlamat kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh matlamat lain jadi kecil buat kita pada saat ini, insya-Allah. Inilah dia berkat jamaah yang kita ingin ada bersama-sama, insya-Allah Siti. Saya baik. Dan kita pun dah sampai ke penghujungnya ya. Rakan-rakan Usrah, Ustaz dan juga para pendengar. Kita tutup majlis Usrah kita petang ni dengan doa. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan mustaghfirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud. Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah, ya Allah Tuhan yang Maha Penyayang, wahai Allah Tuhan yang Maha Pengasih, ya Allah. Kepada siapa kami mengadu dan merayu, ya Allah, melainkan hanya kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah bahawa kami melihat bahawa Engkau adalah matlamat kami, ya Allah. Ya Allah, ajarkanlah hati-hati kami agar untuk faham bahawa Engkau adalah matlamat kami, ya Allah. Membesarkan Engkau adalah matlamat kami, ya Allah. Menyayangi Engkau adalah matlamat kami, ya Allah. Ingin berdamping dengan Engkau adalah matlamat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pemurah dan Penyayang, yang membekalkan kami dengan nikmat yang tersangat banyak, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang Islam yang sebenar, ya Allah, sehingga kami dapat merasakan keselamatan agama ini dalam seluruh diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Tuhan yang sangat lemah lembut buat hamba-Nya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, belalah umat ini, ya Allah. Ya Allah, belalah umat ini, ya Allah. Belalah umat ini, ya Allah. Cambahkan dalam hati kami perasaan kasih dan sayang antara kami sesama kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berdosa di kalangan kami, sedarkanlah, ya Allah. Dan berilah kekuatan kami untuk membetulkan mereka dengan kasih sayang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami merayu kepadamu, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Tuhan kami, ya Allah. Tiada Tuhan berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau lepaskan ruang kami di sini, ya Allah. Melainkan bagi kami dosa-dosa diampunkan, ya Allah. Melainkan sekiranya ada sengketa, Engkau satukan, ya Allah. Melainkan ada orang yang lemah, Engkau kuatkan, ya Allah. Melainkan ada orang yang jahil, Engkau berikan ilmu, ya Allah. Melainkan ada orang yang lupa, Engkau ingatkan, ya Allah. Bagi mereka yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, ya Allah. Bagi mereka yang meninggal, ya Allah, Engkau berikan kerahmatan-Mu, ya Allah. Dan setiap hajat daripada saudara-saudara kami yang tertanam dalam dada-dada mereka, ya Allah, yang Engkau redha padanya dan baik buat mereka, ya Allah. Engkau kabul dan mudahkanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami merayu, ya Allah. Hentikanlah darah yang mengalir dari saudara-saudara kami yang sedang menangis di Palestin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hentikan darah saudara kami dan air mata mereka yang mengalir di Rohingya, ya Allah. Ya Allah, yang berlaku juga di Syria, ya Allah. Dan di seluruh penjuru dunia ini, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan buat kami untuk menyayangi saudara-saudara kami, ya Allah. Sesungguhnya kami redha Engkau Tuhan kami. Rasul itu Rasul kami, ya Allah. Dan kami berkiblat pada kiblat yang sama, ya Allah. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, kerana dosa ini jadi hijab buat kami dengan Engkau, ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa saudara-saudara kami, ya Allah. Sesungguhnya dosa ini hijab buat kekuatan umat ini, ya Allah. Ya Hanan, Ya Manan, ya Allah. Ampunlah dosa kedua bapa kami, ya Allah. Sayangilah mereka seperti mana mereka menyayangi kami saat kami masih kecil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rupanya sampai di sini saja ya. Pendengar Usrah kita betul-betul ni dengan tajuk kita
iaitu tentang berkat berjemaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Silakan Ustaz.